pada fasa pertunangan tu bergaduh 88 kali. Kan? Tak nak boleh sampai kepada majlis wali akad ijab kabul, akad nikah tu, proses tu makan masa, tiba-tiba dengan satu arahan ni. Nak bantah tak boleh sebab jabat agama yang keluarkan arahan, majlis keselamatan negara yang keluarkan arahan. Maka tuan-tuan, sebab tu minta pada Allah, mudah-mudahan kita sama-sama doakan, dan saya doa juga semua yang hadir pada hari ini, Allah campurkan istiqamah untuk terus Allah pilih berada dalam kebaikan sampai kita mati. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan pula tengah duk mujahadah dalam uniform dengan pakaiannya, dengan pekerjaannya, maka tu di antara waktu-waktu yang baik berdoa. Nah, disebut oleh ulama, di antara waktu yang baiknya doa kita adalah ketika kita bermujahadah dalam pekerjaan. Nah, tuan-tuan dengan cara pekerjaan tuan-tuan, saya dengan pekerjaan saya, hakikatnya semua sedang bekerja. Mudah-mudahan diangkat sebagai ibadah. Allah boleh sibukkan saya dengan tuan-tuan bila-bila masa je. Dan ada orang yang disibukkan dengan mesyuarat, ada orang yang disibukkan dengan televisyen. Kan? Kalau ni dia main siaran televisyen ni bukan pada waktu biasa dah. Kalau dulu dia ada waktu-waktu yang actual. Kalau pukul 7 hari mencintaiku 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu. Kan? Suamiku abang bomba, isteriku ke immigration, kan? Dulu dia ada waktu-waktu action pukul 7, pukul 8. Jadi orang mengadap depan televisyen. Sekarang tak lah tuan-tuan, ada Shock TV, tonton.com. Saya bagi ni bukan suruh catat lah, tu jangan catat lagi. So anytime boleh buka, ada akses untuk nak tengok. Dia terlepas pukul 7, dia boleh tengok waktu lain. Kadang-kadang yang kita bimbang hari ni, orang mencuri kita bekerja, dalam duk kerja tu dia boleh pasang tu. Dia boleh tak telefon dia bagi congeh telefon dia macam tu, sambil dia boleh tengok. Ya cik, ada apa cik? Sambil ingatkan cik dalam, cakap cik dalam TV ni. Tuan-tuan mencuri ketika bekerja tu, hati-hati. Nah, sebab tu Allah, mudah-mudahan Allah memelihara dan menyelamatkan kita daripada setiap ujian yang didatangkan, mudah-mudahan insya-Allah. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita ambil satu perbincangan tajuk yang insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan manfaat berkaitan jutawan dalam fasa ujian. Makna jutawan, bila sebut jutawan, dia kata ustaz ni tengok tak macam jutawan pun, saya bukan jutawan sangat pun. Tapi alhamdulillah Allah izinkan saya pada beberapa perniagaan, dan alhamdulillah Allah izinkan saya touch my first million pun awak saya ada syarikat construction, dan sekarang saya agak aktif dalam stock market. Bukan nak cerita tentang jutawan je saya jutawan pun saya makan nasi sepinggan kau tuan. Saya jarang makan sedori tuan. Tapi apa yang kita nak bincangkan, macam mana semua manusia boleh jadi jutawan, dan jutawan tak wajib dengan harta. So, saya tak berhajat saya ada duit banyak pun, dalam poket saya sekarang bukan ada duit. Tapi kita nak apa, cerita tentang bagaimana satu manfaat yang semua orang boleh jadi jutawan, bukan hanya semata-mata dengan harta. Yang dimaknakan dengan rezeki ni, rezeki yang bentuk benda yang subjektif. Semua daripada rezeki yang Allah pinjamkan kepada kita boleh melayakkan tuan-tuan dan saya menjadi jutawan dunia ataupun jutawan akhirat. Banyak manusia yang Allah boleh bagi jadi jutawan di dunia, tetapi belum tentu dia boleh menjadikan jabatan daripada harta tersebut masuk ke dalam akhirat. Dalil dia apa? Steve Jobs mati dalam angka syarikat dia adalah syarikat pertama. Dia adalah pemegang yang terbesar daripada saham Apple. Saham Apple hari ini didagangkan lebih daripada $200. Mula IPO tu keluar hanya nilainya berapa dolar sangat. Dia meninggal 2012 dulu ni, nilai pasaran value dia punya syarikat mencecah 1 trilion. Ingat lah, syarikat pertama di dunia yang mencecah 1 trilion adalah Apple, yang kedua Microsoft, yang ketiga Amazon. Sekarang baru ada 3 syarikat tu yang mencecah nilai trilion. Syarikat dia, syarikat pertama yang mencecah trilion ni, maksudnya bukan biasa-biasa, memang kaya ya amat lah. Tetapi apa yang berlaku, dia meninggal kanser pada umur dia 50-an kan, awal 50-an. Adakah menjadikan harta dia itu menjadikan dia jutawan di dunia? Ya. Tetapi tidak menjadi jutawan di akhirat, disebabkan tidak ada satu benda ya, kalimah la ilaha illallah. Maka yang pertama, Allah dah melayakkan saya dan tuan-tuan jadi jutawan di akhirat dengan kalimah la ilaha illallah. Dengan duit tak boleh beli nilai ni. Hari ni letakkan rasa syukurnya kita kepada Allah. Ramai orang ni, aku nak jadi jutawan macam tu, aku nak duit banyak macam ni, aku nak ni sekian-sekian macam ni. Tuan-tuan buang dulu hak tu. Syukur di atas satu
Word yang sangat simple. Nabi sebut afdal zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Kalimah yang paling afdal, kalimah yang paling mahal, yang tak semua manusia Allah izinkan, kalimah la ilaha illallah ni dulu. Tuan-tuan, dalam Malaysia hari ni saja ada 32 juta lebih rakyat Malaysia. Tuan-tuan lebih tahu angka yang lebih tepat. Di dunia ada 7.6 bilion populasi yang didaftarkan. Yang ni tak kira lagi tu mungkin pedalaman yang tidak didaftarkan. Hanya cabutan daripada Jabatan Pendaftaran Negara masing-masing, himpunkan dalam, kalau tuan tengok dalam World Population 2020, tuan boleh tengok dalam website tu, dia sentiasa update 7.6 ke 7.7 bilion tahun 2020. Yang Islam cuma 21 ke 23% sahaja. Paling ramai adalah 31% adalah orang bukan Islam je ni, dia antara Kristian. Kristian adalah top dominant religious, Islam nombor 2. Kita 21 ke 23%. Mungkin which is dalam 1.6 1.5 bilion sahaja umat Islam. Tuan-tuan bayangkan, maksudnya nisbah dia 1/5. Dalam 5 manusia yang Allah selectnya, yang bertuahnya dapat kalimah la ilaha illallah adalah 1/5. Dan kita duduk pada kedudukan tersebut. Maka yang pertamanya, tuan-tuan, tanya pada diri sendiri, mudah-mudahan Allah kekal dan istiqamahkan kita dengan kalimah la ilaha illallah. Ingat, dilahirkan dengan kalimah tahlil belum tentu mati dalam keadaan beriman. Tuan-tuan tengok perangkaan murtad hari ni, pening kepala Ustaz. Hari ni kalau tengok perangkaan murtad, dan dia satu grup, tuan-tuan buka di Facebook, ada satu grup murtad Malaysia. Mereka siap ajak macam mana SOP, standard of procedure, kalau nak jadi murtad macam mana. Tuan-tuan gila ini. Dan grup tu sangat aktif. Dan tuan-tuan tengok data tu, pertambahan dalam grup tu setiap hari bertambah. Atau mereka tak mengaku mereka murtad, tapi mereka duduk pada golongan orang yang etis. Etis juga murtad. Menidakkan penyaksian esanya dia kepada dah dikira sebagai jatuhnya akidah. Sebab tu perkara yang tuan-tuan sebagai jutawan, yang pertama adalah dengan kalimah yang paling besar, yakni kalimah tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab dengan duit tak boleh nak beli. Maka nilai perkataan tahlil ini lebih mahal daripada duit. Sebab kalau lah ni Steve Jobs awal lagi, dia akan beli. Kan, dia akan beli. Warren Buffett sampai hari ni belum, kalimah la ilaha illallah belum. Mudah-mudahan Allah izinkan. Sebab tu ingat, yang pertama, nilai menjadikan kebaikan kita adalah dengan kalimah tahlil. Maka kita mengambil satu hadis Nabi SAW. Hari ini kita nak berbincang tentang satu amalan yang paling baik berkaitan dengan sedekah. Kita nak bincang tentang satu hadis daripada Imam Bukhari. Kita ambil dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Satu hadis ketika mana datangnya seorang sahabat kepada Rasulullah. Sebab dia, tuan-tuan, konsep dia senang dalam Islam. Sebelum kita nak pergi contoh bab sedekah ni kan, sebab tuan-tuan memang saya tak main tu nak cerita tentang sedekah apa-apa kat sini, tak. Kita nak bincang biar kita ada satu attitude, lagi banyak kita memberi. Sebab konsep dia simple, tuan-tuan. The more we give, lagi banyak kita menyumbang, the more kita akan gain. Lagi banyak kita akan dapat. Yang ni yang sahabat mai jumpa Nabi ni, Abdul Rahman Auf, mai menangis dekat Nabi. Nabi kata, kenapa Abdul Rahman, kenapa kamu nampak sedih, nampak gundah gulana sangat ni? Dia kata, wahai Rasulullah, aku ni dah cuba untuk buat, tak ada duit kat aku. Pagi aku bagi 1 dinar, lagi tengah hari masuk 10. Dapat 10 tu aku bagi pula. Semua bagi ni tak simpan langsung, lagi mai lagi 10 kali ganda. Dia mai dalam keadaan susah hati. Tuan-tuan agak tuan-tuan dengan saya susah hati, tuan. Sehari ni saja Allah, kita tak percaya maksud, tapi tak terlalu try buatlah. Bagi 100, tengok-tengok malam ni dapat 1000. Ada yang susah hati, kagak esok main muka pelik. Kawan kata hang ni sepak, dia kata aku pening, duit duk masuk banyak. Ada tak? Kalau ada hak pening masuk duit banyak ni, tuan-tuan kena check ayat kencing ni. Tak pil kuda ketuh. Mana ada orang, tuan, kita akhir zaman ni kalau masuk duit tu dibuat senyap. Masuk tu 4 bilion pun boleh buat senyap kalau kita ni. Masuk 1000 pun kita syok habis dah. Kalau Allah takdirkanlah, tengok-tengok sistem yang bantuan yang baru ni kan, bantuan yang government umumkan masuk dalam akaun kita. Tuan-tuan masuk pula, kita tak mohon tiba-tiba masuk. Tuan-tuan akan inquiry ke atau tuan-tuan akan terima? Terus terang.
Waktu tu percayalah, tuan-tuan akan mula sifat bersangka baik tu kuat gila. Ni Allah atok kot. Dan kau nak pergi tanya kan, nak pergi rujuk dengan pihak-pihak tertentu, cik boleh tak saya nak buat pengesahan, duit ni datang daripada mana? Datang dari jabatan sekian-sekian. Kita pergi jumpa pula ni Jabatan Kebajikan Masyarakat ni, cik saya nak tanya cik, saya heran kenapa duit saya masuk baru ni 1,000, ni bukan duit saya cik, saya bimbang saya makan daripada sumber yang haram. Kalau ada tuan-tuan dapat cemerlang, nama dia bukan nombor 1, nombor utama tuan-tuan. Mana ada kalau kita masuk duit tu kita akan dan sangka baik tu kuat betul. Saya rasa ni insya-Allah kot mungkin orang banyak hutang hak lama kot. Tak hutang lama mungkin kot sedekah aku yang minggu lepas Allah terima. Maka konsep dia dengan banyak memberi. The only way kita nak banyak menerima, tuan-tuan layakkan diri dengan memberi dulu. Ada orang tanya, dia kata kenapa kita kena bincang berkaitan kaya ni ustaz, kaya berapa dunia? Tuan-tuan ingat dalam rukun Islam ada 5 rukun Islam, 2 perlukan harta. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Syarat nak berkeluar zakat kena ada pemilikan harta. Nak sembang apa? Syarat nak berkeluar zakat kena cukup nisab untuk keluarkan harta. Nak keluar zakat tu boleh tak golongan asnaf keluar zakat? Mereka tidak layak mengeluarkan zakat. Dan saya yakin yang duduk dalam bilik mesyuarat ni adalah golongan orang yang layak mengeluarkan zakat. Macam mana nak kira zakat? Nilai nisab kali dengan 85 gram nilai emas semasa. Berapa? Contoh, 85 gram kali dengan sekarang nilai semasa lebih kurang harga emas sekarang naik tinggi kan. Let's say kita ambil dengan paras lantainya RM200. So dapat 85 gram kali dengan 200 dapat lebih kurang RM18,000. So per kapita pendapatan tahunan kita melebihi 18,000 tak? Nak dapat 18,000 senang, gaji 1,500 ke atas. Kali dengan 12 akan dapat 18,000, maka layak untuk kita berkeluar zakat. Cuma nilai zakatnya tidaklah terlalu banyak. 18,000 kali dengan 25% baru berapa sangat? 180 campur dengan RM90 lebih kurang. Baru dalam lebih kurang 450 ataupun RM500. Itu je zakat kita untuk setahun. Yang lebih-lebih lah, yang grade 41, 44, 52, 54, jursa dan sebagainya, adalah bilangan dia pula. Maka ada orang tanya, kalau diberikan pilihan untuk tuan-tuan ada golongan orang yang berduit atau tak berduit, doa kepada Allah, minta jadi golongan orang yang dimurahkan rezeki dan berduit. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah ditanya, kalau diberikan pilihan, kamu nak jadi kaya atau miskin? Sayyidina Ali kata, aku jadi orang yang mempunyai harta. Untuk apa? Bagi lebih banyak pada orang lain. Rukun Islam yang kelima perlukan duit. Abang, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Makna kemampuan di antaranya zahir dari segi pemilikan harta. Itu doa. Dan saya sumpah tuan-tuan semua orang ni jadi kaya dan bertakwa, mudah-mudahan insya-Allah. Minta jangan takut. Dalam hadis Nabi sebut kadal fakhru an yakuna kufran. Jadi sesungguhnya orang yang fakir dekat dengan kekufuran. Maksudnya bukan hina kepada kemiskinan. Kalau dia ada usaha, ada ikhtiar, masih duduk dalam tu, mungkin rezeki di atas dunia Allah takdirkan takat tu, tak berdosa, dia berpahala dengan mujahadah dia nak lepaskan diri daripada kemiskinan. Yang menjadi masalah memang tak mau reti apa ni, kerja malah. Lembaga zakat Selangor keluarkan kajian, 75% asnaf di Selangor tak semayang. Ini bukan statement daripada Tok Janggut, Tok Lebay apa ni. Ini statement daripada Lembaga Zakat Selangor sendiri. Saya bila tengok baca kajian tu, kebetulan tesis saya dulu buat tulis berkaitan tu juga. So saya buat kajian di Darul Murtada sendiri. Pemilikan asnah di bawah kami sendiri, kita buat kajian memang betul tuan. Memang banyak yang bermasalah dalam solat dia. So hari ni bukan dengan cara kita buat kursus kat depa nak selesaikan masalah, bukan dengan cara kita bagi bantuan. Kalau kita hanya memberikan ikan, takkan selesaikan masalah. Kena ajar dia tangkap ikan. Tapi sebelum ajarkan tangkap ikan, betulkan rutin dia dulu. Betulkan sembahyang dia dulu. Lepas tu saya letakkan syarat di Darul Murtada, nak dapat bantuan senang-senang je. Subuh berjemaah, tu je. Dia kata, ustaz mana boleh paksa kami sembahyang? Tak, saya tak paksa sembahyang. Saya cuma paksa nak dapat bantuan, kena sembahyang, tu je. Tak mau sudah, tak ada main. Tak ada isu apa. Tak ada lah kita kena tindakan tertertib. Nak tindakan tertertib celah mana pula dah kan? Tak ada.
Sebab tu jangan takut pun untuk jadi, moga-moga Allah permudahkan harta benda kita. Yang ada harta benda untuk dibagi banyak kepada orang. 10 sahabat Nabi dijanjikan syurga, 7 sahabat Nabi kaya. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Abdul Rahman Auf, Talha Al-Ansari, Zubair Al-Awwam, Allahumma salli Talha Ubaidillah. Ini sahabat-sahabat Nabi yang kaya, yang mereka dikira sebagai jutawan ketika mereka hidup dan sampailah mereka meninggal dunia dan wafat. Ada sahabat yang miskin, ada Sayyidina Hamzah ketika syahid dalam medan Uhud, tidak ada kain yang boleh menutup di antara bahagian muka hingga bahagian kaki. Sabda lagi Sayyidina Mus'ab bin Umar ketika syahid dalam medan Uhud juga, tidak ada kain yang boleh di antara tutup bahagian muka dan kaki. Nabi menangis melihat keadaan sahabat ni. Tapi tak apa, mereka dalam keadaan tu Allah beli jiwa mereka. Persoalannya saya, tuan-tuan, adakah melayakkan saya dengan tuan-tuan ni kalau bukan dengan jalan harta, bukan dengan jalan ilmu, bukan dengan jalan lain, adakah dengan nyawa kita ni ada pertukaran untuk masuk syurga Allah? Kita nak berjuang macam orang di Palestin, tak mampu kita, subuh pun kadang-kadang khutbah. Kita nak meletakkan gambaran nyawa kita, tak berani tuan kalau saya tak kot. Maka minta mudah-mudahan ada jalan daripada jalan-jalan harta, bukan semata-mata pada duit, daripada benda-benda yang kita akan bincangkan berdasarkan hadis ini memberikan manfaat. Termasuk daripada hadis yang Nabi SAW sebut, Nabi kata 4 daripada syurga dunia. Tuan-tuan boleh tengok hadis dalam Sahih Bukhari. Nabi kata 4 syurga dunia yang diberikan kepada seorang manusia. Yang pertama, ketika diberikan rumah yang baik. Makna rumah yang baik tak wajib rumah banglo 18 tingkat ada swimming pool pun. Rumah yang baik ni rumah yang bila kita masuk rasa sakinah, mawadah, rahmah dalam rumah tangga tersebut. Tuan-tuan balik rumah hari ni rasa macam mana? Dan kerana rumah tu tak perlu besar, bukti dia apa? Tengok mak ayah kita. Hari ni saya yakin rumah tuan-tuan dan saya lebih baik dari segi fasiliti dan dari segi rupa bentuknya, lebih baik saya rasa. Tapi bila kita bawa mak kita, mereka nak balik tak? Nak balik. Walhal di rumah mereka tu mungkin satu dah, mungkin ada yang dah lusuh, ada yang dah usang, ada yang dah ada serba kekurangan, Unify tak ada. Kita hari ni tak ada Unify Jam, tak nak update Facebook tak boleh. Tapi dia seronok ada nilai sentimental value kat situ. Sebab apa? Rumah tu baik bagi dia. Kadang-kadang kita kata mak man lah duduk dengan cek apa, kurangnya ada maidnya, ada ni sekian-sekian. Tak, dia nak duduk rumah dia juga. Sebab apa? Rasa kebahagiaan dalam rumah tu. Cari benda untuk rasakan bahagia dalam rumah tu. Yang kedua, Nabi kata ketika diberikan kenderaan yang selesa. Makna kenderaan yang selesa ini mengikut daripada kemampuan masing-masing. Dalam bab ni tak boleh ukur pada pandangan orang, ikut daripada selera ataupun kemampuan kita. Bukan mengikut kehendak, tapi mengikut keperluan kita. Kalau orang yang gajinya 4,000, maka dia berkelayakan. Mungkin biasanya kalau dalam money management dia letakkan nilai kereta cuma 10 to 20%, maksimum 20% nilai kereta. Maksudnya kalau gaji 5,000, nilai kereta 1,000. Itu je dalam money management. Tapi apa yang berlaku hari ini sebaliknya. Jabatan Insolvensi Malaysia keluarkan anak-anak muda kita diisytiharkan muflis dan bankrupt hari ini disebabkan loan kereta. Saya tak kata tuan-tuan, saya sendiri best saya. Saya dulu 4 tahun dalam Angkatan Tentera. So best kami 2012 pakai lieutenant muda. So lieutenant muda dengan gaji yang tak ada lah tinggi sangat. Kami duduk di kadet UPNM, gaji 1,800. Ketika tu allowance 1,800 solid untuk belanja sahaja. Tahulah pegawai mungkin start dengan basic dengan 2,000 lebih sikit. So apa yang berlaku adalah, ini adalah pattern. Ini bukan, pada saya mungkin dah dibetulkan lah pelan-pelan, Alhamdulillah. Tapi waktu tu 10 tahun lepas masih lagi, bila tauliah pegawai, tuan-tuan tak boleh naik motor kapcan. Saya tak pasti budaya tu berlaku ke tidak di immigration. Ini bukan kita nak condemn apa. Mudah-mudahan, saya bincang dengan CEO saya bincang dengan OCC, saya kata benda ni kena dibetulkan. Tidak kesiankan anak muda. Yang pertama, tak boleh naik motor kapcan. Hanya disebabkan satu paku di atas ni, tak boleh naik motor kapcan. E85 tak boleh. Tak boleh naik kereta, tak boleh naik kereta-kereta cak ayam. Macam tu. So saya kata, kenapa? Siapa yang bawa budaya ni? You ajak orang spend benda yang dia tak perlu dan dia tak mampu. You zalim hak dia. Seorang sahabat saya, Navy, dia tahulah dia nak kahwin. CEO dia bagi syarat nak kahwin, dia CEO pula letakkan apa prasyarat yang boleh. Kenduri kena macam ni. Kos dia kata ustaz, dia kata telefon, dia kata ustaz, kos saya telan belanja nak walimatul urusnya, kenduri saja 20,000. Dia kata saya tak ada duit, buat apa? Pinjaman koperasi. Koperasi memang boleh buat, senang je, senang sangat boleh lulus koperasi tentera kan, duit banyak.
Tapi dia kata sampai hari ni dah 7 tahun lah, anak dah 2 orang lah duk bayar loan koperasi tu, bujaklah interest tak ni kan, tapi tetap kesian dekat dia. Maka perbelanjaan tu kena tu Allah ajak dalam Quran, bab perbelanjaan Allah ajak dalam Quran. Tuan-tuan buka dalam surah Yusuf ayat 47 48. Hebatnya tuan-tuan Islam ni, bab kewangan pun diajak. Diceritakan Nabi Yusuf AS ketika menjadi menteri kewangan. Apa yang berlaku adalah kerajaan Mesir diuji dengan 7 tahun musim kemarau yang panjang. Kita PKP ni kira fasa ujian lah. Kalau kita tengok sukuk kewangan tahunan kita yang pertama, kita negatif. Yang dah keluar kan? Kalau sukuk kedua pun masih negatif, automatik inflation. Automatik akan berlaku kemelesetan ekonomi. Cycle 10 tahun 1987, 88, 1997, 2008, it should be 2018 hari tu, tapi tak berlaku kan? Cuma berlaku hari tu adalah disebabkan peralihan kerajaan. Maka berlaku sebab investor, kalau saya sebagai investor pun saya tak mau benda-benda yang uncertainty ni, benda-benda yang tak orang kata tak dia volatile lah kan, dia tak firm. 300 bilion keluar daripada stock market Malaysia sahaja. Tapi itu bukan sebab faktor ekonomi. Itu faktor sebabkan peralihan government. Mana-mana dunia pun bila berlaku memang orang tak mau, tak best. So orang akan nak secure duit tersebut. Bila 2018-2019 tak berlaku, maka dijangkakan 2020. Tidak dijangkakan disebabkan COVID. Tapi bila datang COVID lebih teruk. Menteri Kewangan Tengku Zafrul keluarkan 2 bulan lepas dah 500,000 unemployment berlaku, sama ada BSS ataupun downsizing daripada syarikat. Jangan buat main. Kita dalam bab rezeki Allah boleh bagi dan Allah boleh tarik. Tuan-tuan syukur, tuan-tuan ada satu jawatan yang secure sikit. Kan apa pun berlaku, immigration tetap benda yang diperlukan oleh mana-mana negara pun. Tapi ada tempat-tempat Allah, sahabat-sahabat saya duk pergi TV Hijrah kan, dia pun telefon saat baru ni 400 orang kena terpaksa diberhentikan kan. Dah 20 tahun, 15 tahun kerja kat situ, Allah Rabbi. Nah, maka kenderaan yang selesa. Mana kenderaan yang selesa, kemampuan masing-masing. Ada petikai dia kata apa dah nak kereta mewah, dia kata mati naik Honda juga. Kita kata hang duk marah orang naik kereta mewah ni, dia ada kemampuan. Marah dia siapa tak ada masalah kan, bagus niat naik kereta mewah kalau mampu, niat nak bagi Islam nampak comel sikit. Biar nampak Islam tu kemas sikit. Kan dia kata tak payah nak kereta biasa-biasa ya, dia kata buat apa nak ni dengan dunia, dia kata mati naik Honda, dia kata hang naik kereta apa, saya naik botol saga, patut naik Honda daripada sekarang lah. Kau nak marah orang sangat siapa? Dia ada kemampuan, silakan. Doa lagi ramai orang Islam macam tu kan best. Kan lagi ramai orang Islam yang nampak kemas macam tu kan comel. Imam Al-Ghazali kata apa? Makruh kepada seorang Islam, orang Muslim yang berpakaian dia pakaian yang selekeh. Makruh, tak ada lah, haram, makruh. Bila orang tengok jubah tak serika, tengok kopiah tuan-tuan, kopiah ni tuan-tuan Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dia punya kala. Pi duduk dekat tuan-tuan, ninggai bau dia. Kan jadi masalah. Macam mana kamu nak menyebarkan Islam kalau pada kamu tidak ada keislaman? Makruh kepada seorang yang berpakaian yang selekeh, rambutnya bermasalah, rupa paras ni bila orang tengok, ya Allah rasa geli gelemat nak tengok. Gigi dia 14 tahun tak pernah gosok. Dia duduk main, duduk di kaunter tu, kita pening dah, tericok kan, blah blah blah. Maka kenderaan yang ketiga, Nabi kata apa? Di antara syurga nikmat dunia yang dikatakan seorang itu mendapat syurga dunia dan di akhirat pun tak menjadi masalah adalah mendapat pasangan yang baik. Oh, suami dapat isteri yang memahami dia seronok, isteri dapat suami yang memahami dia seronok. Nah, kan baru duduk viral tengok-tengok sayang nah puluk dakap, oh seronok dia kan. Suami pun dapat isteri yang memahami dia atas hobi dia, oh nikmat tu. Kan tiba-tiba balik dia bagi apa jadi bini suami suka memancing, tiba-tiba balik bagi beli ni yang paling latest punya Allah sebagainya, oh sonok dia. Meraihkan di atas itu ada pasangan yang baik di antara nikmat syurga dunia. Yang keempat Nabi kata ketika diberikan jiran tetangga yang baik. Sebab tu sunat kepada saya dan tuan-tuan, ketika kita nak beli rumah, maka tengok dulu siapa jiran. Pi risik dulu, pi jumpa dulu, sunat. Kita pergi tengok kan. Lepas ni tengok dulu siapa jiran.
Jumpa je dah, Assalamualaikum kak, sampai nak tanya kak ni macam mana? Oh, dia pun kata hak tu tak boleh pakai, ni tak boleh pakai. InsyaAllah dia lah tak boleh pakai. Hati-hati dalam bab ni, bab jiran, biasanya yang akan efek adalah pada isteri. Kakak-kakak ni suami jenis biasa mereka tak ni sangat, biasanya isteri. Lepas tu hak isteri yang suami kena tunaikan adalah penempatan rumah ni. Dan rumah tu juga para ulama membahaskan di antara hak yang perlu diberikan kepada isteri adalah memberikan jiran yang baik kepada dia, tempat syurga dunia. Dan dalam hadis yang kita akan bincangkan sikit insya-Allah dengan masa yang ada ni, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kebaikan. Ada satu hadis daripada Imam Bukhari, datang seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila datang seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ditanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal?" Apa makna afdal? Afdal ni digunakan dengan isim tafdil. Isim tafdil ni yang the best among the best. Kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar tu menggunakan isim tafdil. Asalnya kabir kan, besar. Menggunakan akbar. Akbar ni maksudnya Allah yang paling besar. Tak ada yang lebih daripada tu dah. Sesama afdal. Bila sahabat jumpa, "Wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling afdal?" Sahabat ni, mereka ada satu perangai yang sangat mulia yang perlu kita ikut, adalah mereka ni berlumba-lumba nak kepada kebaikan. Berebut nak buat baik. Bila dengar je romak pakat berebut pergi meneru ke depan duk sah pertama. Kita hari ni tak, bila romak pakat meneru nak pergi sah belakang sebab nak bersandar ke dinding. Tiap. Sahabat bila dengar bab sedekah pakat lari balik ni. Lari balik. Ingatkan lari balik apa? Pergi tengok apa benda yang ada di rumah. Ada seorang sahabat datang temu Rasulullah, dia bawa tulang kaki kambing ni. Kalau kita ni kata apa dia bawa tulang ni, kalau bawa isi boleh tahan kira kan. Kau bawa daging salai ke wagyu ke apa boleh tahan kira, ni main bawa tulang. Tapi orang tahu kata ni sahabat yang sangat fakir dia, miskin dia, makan pun hanya dengan tulang. Tuan-tuan ingat, tulang di Malaysia mahal, tulang di negara Arab tak ada harga. Saya duduk di Mesir dulu tuan-tuan, setiap minggu isteri saya akan buat kenduri. Sebab apa? Sebab saya akan pergi ambil tulang di kedai-kedai sebelahan ni percuma. Isteri saya suka masak, so setiap minggu kan buat. So sampai pelajar-pelajar tahu dah kalau rumah Ustaz Yusra, biasa pergi makan kan. Tak apa, sebab saya pun tak perlukan modal sangat, sebab tulang percuma. Buatlah mi kuah, mi renu lah apa, mi rebus lah apa semua, sebab tulang free dah sana. Cuma bila terlalu banyak orang Malaysia, orang Thailand, orang Indonesia, mereka tahu dah, mereka cerdik sikit, mereka jual dengan satu genih sekilo. Satu genih ni bersamaan dengan lah baru 25 sen. Tuan-tuan nak buat sup nenek tulang pun boleh. 25 sen tuan-tuan. Larat dengan tak larat nak bawa balik ya. Kalau siapa ada gout, go out tuan-tuan. Siapa darah tinggi, bukan dekat darah tinggi, Everest darah dia tuan. Sana maksudnya tulang tu tak ada harga. Sini berapa? RM12 per sekilo kan. Mahal RM15, RM10 sekilo. Sana tak ada harga. Tapi nak abang kata susahnya sahabat Nabi ni, tulang tu lah jadi makanan dia. Dia kata, macam mana tulang jadi makanan? Tuan-tuan pernah tak? Dia ada orang yang dia bila makan nasi, dia suka lauk tu ada dalam pinggan. Tapi dia tak sentuh lauk. Contoh udang, dia jadi macam display ya. Dia makan nasi habis, orang kata hang tak makan ke? Tak, aku tunggu sampai habis. Biar tu bolok dalam pinggan buat semok ya. Ada tak orang macam ni? Ada. Dia jenis reserve sampai habis baru dia makan. Tapi kalau tak ada, dia tak semangat. Pinggan kosong tu dia tak lepas habis. Jangan marah, ada orang macam tu. Dia simpan biasa kulit ayam dia tak ujung-ujung. Kita duk geram dah, haram dia ni nak makan ke tak mau aku balas. Kita pun offer lah, konon offer kat dia, hang ni membazir ni tu, mula ngayak membazir, kita nak balas kat kita. Dia kata, ni dak, jangan buat tumbuk ni aku tunggu sampai habis makan, baru aku makan. Ada tak orang tu? Ada, sama. Tulang tu tak boleh buat makan, tapi bila ada tu, seronok dia. Dia duk tengok, tu okey dah. Ada? Sampai peringkat macam tu. Mai jumpa Rasulullah, aku cuma ada ni je. Nabi kata, kamu masak, lebihkan kuah, sedekah kuah ke orang. Lepas tu adab bila kita terima makanan daripada orang lain, jangan komplain. Walaupun makanan yang kita tak boleh makan, tuan-tuan kencing manis, kawan mai hantar durian Musang King, tak ke gila kira tu nama dia hantar. Kita kencing manis, satu ulas tu berapa tinggi kolesterol dia. Hang ni nak bunuh aku kan? Jangan, tak apalah, ambil dulu, kata terima kasih banyak, murah rezeki, panjang umur, sebab dia balik, kita makilah hati sudah.
Kan? Sedekah ke orang lain pula tak ada isu. Jangan marah, ni dia bagi pelekeh, kita kata hang nak bunuh aku, hang ni keluar perkataan lah. Jangan macam tu. Tu depan rezeki tu. Yang dia main hantar bubuk lambuk biasa dalam Ramadan, selalu hantar bubuk lambuk kat rumah kan. Kita pun siap cedok depan ni, apa ni, ada tak ada apa langsung ni, ada halia dengan kulit kayu hitam ni bubuk apa ni? Tak payah ambil je. Sahabat Nabi tu pergi hantar ayam sup je. Ayam Nabi kata lebih kan, pergi hantar kat orang. Tu ada. Maka sahabat ni memang passion tu, berlumba-lumba dalam bab ibadah. Sayyidina Uthman ketika dalam perang Tabuk ni perang yang paling besar dalam Islam ketika Nabi hidup. Menentang tentera Rom 100,000 orang. So dalam peperangan Tabuk, Sayyidina Uthman bila dengar Nabi kata dalam bab siapa yang nak menginfakkan harta, dia bangun, wahai Rasulullah, ambillah sulus daripada harta aku ni. Suku daripada harta aku. 1/3 sulus. Sahabat kedua, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman. Lepas Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar bila tengok keadaan Sayyidina Uthman, dia tak puas hati. Sebab tu dalam Islam boleh cemburu di atas nama sedekah. Tengok kawan kita bagi sedekah, kita cemburu, boleh dapat pahala. Untuk kita buat, bukan cemburu untuk kita santau. Sayyidina Umar bila tengok dia tak puas hati, dia bangun, wahai Rasulullah, ambillah nus daripada hartaku, separuh hartaku ambil. Maka bangunnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu habis minta, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada pada aku cuma pakaian dan isteri dan anak-anak. Selain daripada tu, ambillah digunakan dalam medan perang Tabuk. Allah. Maka berlumba-lumba. Maka bila seorang sahabat datang bertemu Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku nak tanya ni, apakah yang paling baik dalam bab sedekah? Cuba tengok Nabi jawab apa. Nabi kata, sedekah yang engkau berikan semasa engkau dalam keadaan yang sihat. Sedekah yang paling baik, Nabi kata, diberikan bukan pada banyak mana nilai angka dia. Nak jadi jutawan senang. Hari ini adalah bersedekah ketika tuan-tuan dan saya sihat. Nilai is subjektif. Orang yang ada 1 bilion, 1 juta ada masalah tak pada dia? Tak ada. Dia ada 1 bilion. Dia derma 1 juta, baru 1 nisbah 1000 daripada harta dia. Maksudnya, macam kita ada 1000 bagi RM1, ada problem tak? Tak ada. Sebab tu nilai ni dikira sebagai subjektif. Yang pasti Allah sebut dalam Quran, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Sebesar zarah pun yang kamu buat, Allah akan balas. Makna zarah ni benda yang tak nampak dengan mata, kena teropong pakai mikroskop tu baru nampak. Besar tu pun Allah nilai dengan amal kebajikan. Lepas tu Nabi kata kepada sahabat, sedekah yang paling baik ni adalah sedekah ketika kamu sihat. Sebab kalau orang sakit bersedekah tu biasa. Kalau orang susah bersedekah tu biasa. Maksud kena ujian baru nak sedekah tu biasa. Tapi duduk tengah, condition yang stable, condition yang okey, dia boleh buat keluar, tu kemah. Buktikan. Dan nak sedekah tak susah pun tak, boleh macam-macam cara. Hari ni dalam kadar orang susah tu meningkat, bukan hanya golongan B40, B biasa-biasa, B20 pun kadang-kadang ada yang susah. Disebabkan apa? Disebabkan tanggungan yang tinggi. Contoh, dulu dia bekerja kontrak dengan gaji yang agak tinggi, 6 ke 7 ribu. Maka dia beli kereta, dia beli rumah, dia buat loan sekian-sekian. Bila fasa COVID-19, mungkin sektor yang paling terjejas 2. Yang pertama sektor pelancongan, yang kedua sektor perhotelan. Kebanyakan sektor ni memang jam terus tuan-tuan. Banyak mana travel 2 minggu lepas. Satu travel antara yang terbesar lah, dia ada 100 orang staff. Saya sebut nama semua tu. Dia main dari rumah tuan-tuan. 6 orang director dia main, dia kata, Ustaz nak buat macam mana? Saya kata, kena divert lah, nak buat macam mana? Kalau kamu duk tunggu mengharapkan kan, travel ni boleh berfungsi, saya tak rasa dalam masa terdekat. Arab Saudi kena secure dia punya ni juga, walaupun itulah main dia punya major, dia punya selain daripada minyak, Mekah dan Madinah tu adalah tempat untuk orang datang. Musim haji saja 2-3 juta orang. Mana ada negara yang menerima aliran kemasukan orang yang begitu ramai daripada foreigner. Mekah, Madinah paling ramai. Consistently. Dan dia terpaksa catu pula. Kan semua orang ada duit boleh pergi. Kan? Visa, nak kena dapat visa tu Allah susah dan sebagainya. Tapi dia nak kena secure juga dengan fasa COVID-19 ni.
Dan dia kata apa? Dia kata, Ustaz, kalau buka sekalipun, kos, tuan-tuan dan sahabat, kos untuk buat umrah dan haji akan meningkat. Sebab dah masuk satu benda, SOP keselamatan mana-mana yang baru. 20-30% tu confirm dah. Kalau dulu 7,000, dia akan jadilah dalam 8,400 ataupun 9,000. Kalau kamu duk tunggu, jam lah, divert dulu. Maka mereka buat kami Perak, Muzdalifah, sebagainya. Tuan tengoklah ni banyak di viral kan. Mereka buat. Masuk FMB terus. Tak apalah ada yang divert, kena yang duduk tunggu saja. Kan sadaqallahul azim. Satu company, di antara company terbesar di Malaysia, vape. Tuan-tuan mesti kenal nama Nasty kan. Di Tampin pada 600 orang staff. Saya pernah pergi tazkirah tahun lepas di sana. 600 sale depa lebih kurang 300 juta tahun lepas. Bila fasa COVID-19, depa supply banyak flavor depa dekat luar negara. Dan bila berlaku fasa COVID-19, depa tak boleh nak ekspor. Tak boleh nak keluar. Oh, jam. Apa depa buat? Cepat-cepat. Dia kata bila depa ni geng muda, tu ada hikmah dengan fasa COVID, depa boleh switch business buat kepada hand sanitizer. Saya tengok report depa, 2 minggu pertama buat hand sanitizer. Maksudnya fasa wave pertama COVID tu kan semua hand sanitizer ni kan macam mask. Orang semua bukan nak pergi beli mask dengan hand sanitizer. Tuan tahu syarikat mask di Malaysia apa dia? K Plus naik 3,000 kali ganda saham dia. 3,000 daripada didagangkan dengan 3 sen, hari ni jadi harga dia lebih daripada RM4. Ni mask ni. Tuan tengok kat mask tu, kat kotak dia tulis K Plus. Sebab apa? Demand oversupply kan? Buat hand sanitizer 2 minggu pertama 500,000 botol terjual. Yang syoknya dia kata, Ustaz, kami bottling pun tak ada nak order. So apa guna botol vape? Hikmah agak daripada hamba dok jual benda haram. Hari ni Allah bagi dengan sebab apa? COVID. Lepas tu dia kata, bila pakai botol vape, apa yang berlaku dalam vape? Ingat tak minggu pertama isu buh lah kereta, terbakar, meletup dan sebagainya. Sebab vape tu mungkin ada alkohol, dia panas dan sebagainya. So bila dia guna botol vape ni dah ada anti-flammable tu. Anti-drip, dia terbakar. So dia kata secara automatik jadi unit selling proposition lah. Kami punya produk ni lebih padahal tak sengaja pun. Tak sengaja pun. Rezeki dia. Dulu orang nak sedap, makna kata ubah try cari model bisnes yang baru kan. Rokok ni dah sah dah, kata Malik Fatwa kata haram. Kamu buat benda yang tak comel lah kan sepatutnya. Ada. Mungkin susah nak dengar. Dengan fasa ujian tiba-tiba boleh berubah macam tu. Siapa yang ubah mereka? Allah ubah. Sebab tu hari ni yang paling susah adalah nak memberi saat tuan-tuan kita waktu tak ada masalah. Waktu sihat ni ya. Yang tu paling susah. Tapi cuba buat. Disiplinkan diri. Saya bimbang tuan, akhir zaman ni bila kita dah kembali kepada zaman cashless, kita tak guna duit. Semua pakai e-wallet dan semua negara sedang ke arah tu. Sebab tu baru ni buat penjana baru ni siapa yang daftar dapat 50 kan. Sebab apa? Dia cuba, bukan kata negara, bukan salah, bagus dari segi kita nak go kepada automation system tu cantik. Tapi saya bimbang bila kita dah mula cashless, maka ketika tu kita dah hilang disiplin untuk bersedekah harian. Habis dia kata, Ustaz kan boleh pakai learning sedekah, pakai e-wallet, takut tak sampai pada kumpulan sasar. Biasanya golongan asnaf ni ada tak teknologi-teknologi macam ni? Tak ada. Antara amalan yang baiklah Mufti, minta maaf lah ni menteri lah, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Saya sahabat dengan PA pegawai khas dia tu, Ustaz Razif. Dia kata amalan Datuk Zulkifli Al-Bakri daripada dulu ni, waktu dia sebagai di USIM lagi, pensyarah kanan di USIM lagi, dia memang setiap hari dia akan ada cash di tangan. Cash di tangan. By hook or by crook, dia akan pastikan sebelum dia sampai pejabat, duit tu mesti sampai ke tangan orang. Kalau dia duduk di lampu isyarat nampak orang susah ke, dia duduk ni dia akan berhenti dan sebagainya, dia akan pergi bagi. Orang naik beca, dia bagi. Baru ni di Kuala Terengganu, dia sampai, dia tengok orang naik beca, bagi seorang-seorang. Saja bagi. Cuba jadikan sebagai amalan. Atau tuan-tuan mudah je. Tuan-tuan, dia tu Ustaz pagi nak cari orang susah macam ni. Tuan-tuan singgah pagi-pagi duduk beli kuih, nasi lemak, kapal kena-kena berjalan, tuan-tuan bagi duit, baki tinggal. Beli nasi RM3, jangan pergi balas RM9, serupang tu macam keep the change lah. Ada? So yang tuan-tuan bagi RM10, tak jadi keamalan, dia susah sikit tapi try buat. Tuan-tuan nak kaya buat. Bagi RM10, beli RM3-4, baki dia abang kau, lagi kau tengok siapa yang kau rasa memerlukan, insya-Allah. Yang niaga tu dia tahu siapa yang orang yang nampak susah sikit biasanya.
Dia dah ada pattern kan, setiap hari siapa yang mai, ada budak sekolah, ada yang makcik-makcik yang nampak kadang-kadang mai tu duk kira duit shilling, maka abang ada kak bagilah pada siapa-siapa. Yang pertama, sedekah tuan-tuan konsisten boleh buat. Yang kedua, tuan-tuan dah menjimatkan masa, tuan-tuan tak perlu cari orang. Yang ketiga, yang paling best, sedekah tu sampai pada tangan yang tuan-tuan tak tahu siapa dia. Lagi best. Sebab kalau sedekah sampai pada tangan yang tuan-tuan tahu, contoh sahabat abang kita bagi duit kat saya, dia tu, ustaz saya bagi 100 sedekah. So dia kenal saya, so setiap kali abang kita jumpa saya, sebagai fitrah manusia, dia akan ingat benda tu. Saya bagi ke orang, tiba-tiba saya jumpa dengan dia, automatik trigger untuk saya, oh dia ni yang aku bagi tahun lepas ni, automatik. Tapi kalau kita bagi dengan kadar yang kita tak kenal, itu adalah lebih baik, sebab kita tak ada sifat nak mengungkit dah. Sebab kita tak tahu pun dapat kat dia. Tuan-tuan pergi market pagi-pagi, esok cuti kan, pergi market pagi-pagi, bagi 50, abang kak ni, pakcik tengoklah siapa-siapa yang berhutang beli sayur ke apa, potong dia punya hutang. Sebab bayar hutang tu dia antara benda yang baik. Cari jalan-jalan macam tu untuk buat. Kalau nak harap kita buat sendiri payah tu, nak pergi cari orang, kita bukan ada masa tak. Ni ada masa nak sikit kepala. So pergi cari buat benda tu. Pergi beli nasi lemak bagi. Tuan-tuan, saya salah seorang yang dibesarkan dengan orang sedekah nasi lemak. Mak saya meninggal, mak saya 13 tahun. Ayah saya cuma imam masjid. Kami 9 beradik, semua duduk sekolah agama rakyat, tahfiz. Daripada kak saya yang sulung sampai adik yang paling bongsu, so bayangkan imam masjid ada gaji 14,000. Jurusai ke jurusasi ke ada. Tak ada. Imam masjid ni tuan-tuan yang saya ingat setiap tahun acara wajib kain plekat, cak gajah dulu. Itu je. Elang dalam 200 kot sebulan. 200 tu logik akal tak boleh belah. Tapi cukup lah, ya, alhamdulillah cukup. Kita saya rasa sekarang jam, saya nak fikir dia tak boleh pergi logik akalnya. So apa yang berlaku adalah daripada umur 13 tahun memang tak minta duit kat ayah. So ada kawan saya seorang ini lagi duduk di Mesir, mak dia setiap hari sedekah nasi lemak kat saya. Bukan nasi lemak, nasi pagi. Apa yang mak dia masak itu dan mak dia kebukis satu. Daripada umur saya 13 sampailah saya habis tiga tanam. Setiap hari. Betul, hari ni saya tak anggap mak dia sebagai mak kepada kawan, saya macam mak saya. Mak dia sakit, saya boleh awal pergi, apa yang kita boleh bantu, kita bantu beli. Sebab kita dibesarkan dengan nilai nasi lemak tu tak mahal, tapi nilai pada kita besar. Sama, tuan-tuan buat benda yang sama. Walaupun tuan-tuan tak kenal dia, tapi percayalah, di mahsyar kelak dia akan kenal tuan-tuan. Itu sedekah cari itu. Yang kedua disebut apa? Nabi kata, yang pertama sedekah dalam keadaan yang kamu sihat. Yang kedua adalah sedekah semasa kamu berasa ragu kerana khawatir menjadi miskin. Ni fasa ni. Fasa yang JP Morgan, satu konsultan ekonomi, dia kata apa? Di Malaysia dalam fasa COVID-19 saja 2.4 million akan unemployment. Sekarang dah half dah. 2 bulan lepas Tengku Zarful keluarkan dah 500,000. Sekarang dah hampir 1 juta. JP Morgan kata apa? 2.4 million unemployment. So orang dah mula rasa bimbang. Dia datangkan, Allah sebut dalam Al-Quran ayat 156 surah Al-Baqarah. Didatangkan dengan al-khawf, penyakit yang kita rasa takut ni. Takut ni. Ni moratorium okey lah. Bulan depan habis moratorium. Bulan 10 habis moratorium. Tuan-tuan tengok. Data muflis akan semakin tinggi. Kereta lelong akan semakin banyak. Rumah lelong dan tanah lelong akan lebih banyak. Sebab ni orang selesa kan, tak payah bayar. So dia berlaku overspending. Perbelanjaan sepatutnya yang tak patut dia bayar dengan loan rumah, loan kereta, loan kenderaan, ASB apa semua ni, patutnya dia kena saving. Tapi tak, dia blend, dia spend. Lazada, Lazadu apa semua ni kan. Tuan-tuan pergi tengok kedai barang kemas, beratok macam bagi free tu. Harum tu. Saya heran tak? Padahal saya tak tahu macam mana dia kefahaman orang tentang cycle ekonomi. Kenapa orang bila harga emas all time high, orang akan beratok? Kak, saya beritahu, jangan bimbang. Emas dia akan turun bila fasa ekonomi stable. Jangan beli emas sekarang. Jangan beli emas sekarang. Tunggu ekonomi stable, emas automatik akan turun. Sebab dia macam ni. Psikologi manusia, ni pedagang ni, saya pedagang tegar. Kami akan duduk dekat stock market bila ekonomi okey. Kami akan liquidkan stok di market ketika ekonomi tak stable. Kat mana kita akan go? Kepada emas. Warren Buffett, tuan-tuan tengok dah, satu baru berita 4 hari lepas, Warren Buffett dia beli dah hampir 1 bilion emas.
Ini game yang dia tak pernah main. Kenapa dia beli? Sebab nak secure duit dia pada stock market. Dia tahu akan berlaku kemelesetan ekonomi dunia, so dia secure duit siap-siap. Tiba-tiba kita pun yang Cak Ayam ni pun nak pergi beli juga. Tengah duk all time high ni. Tunggu Azad. Tak apa kak pergi beli gelang Korea. Puluk Dakar. Kan? Tak apa. Biar piong kata ni palsu. Suka hati aku apa palsu. Masa duk tengok lama sangat. Saya tak faham kenapa bila tengah all time, masa tengah paling tinggi harga, kita gagah pergi beli. Jangan lah, tunggu Ustaz. Tu yang beratok. Maka ketika boleh sedekah waktu rasa takut-takut ni, itulah waktu yang paling baik. Itu yang paling baik. Sebab tu mulai pada saat ni jangan benarkan ada jiran kita orang yang susah. Mulai pada saat ni jangan bagi ada daripada jiran kita yang tidak cukup makan. Kalau tidak, tuan-tuan, saya dan tuan-tuan tanggung dosa. Hati-hati. Sebab tu hak jiran. Tuan-tuan makan punya, sempoi punya, makan sampai kenyang, sampai tersadar, kan, nak bangun pun tak larat, nak bergerak tak boleh ni. Kan? Bawa kereta sampai perut dua steering, hati-hati. Tunaikan hak jiran-jiran ni. Amin. Maka di padang mahsyar, ya Allah, inilah jiran aku, ya Allah, rumah ni nombor sekian-sekian, ya Allah, waktu dia makan kenyang, dia membiarkan aku dan isteri dia susah. Sebab Nabi cerita, kata apa kena mengenal kami pula, dia bukan tanggungan saya. Ya tak, tapi hak jiran yang perlu kita tunaikan tadi. 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah, orang kena tahu. Habis dia tahu Ustaz jenuh lah. Dia tak jenuh. Pergi jumpa dengan Tok Imam Masjid. Tok Imam Masjid ni saya setiap, kami boleh tak, kalau Tok Imam carilah setiap bulan 10 keluarga susah, saya tolong. Saya tak kaya Tok Imam, tapi saya akan tolong takat mana yang saya boleh lah. Kita supply beras. Kalau bagi 10 kampik beras, baru RM240 sebulan. Atau ambil yang 5 kilo, baru RM120. Abang kata Tok Imam bagilah. Saya tak tahu nak cari siapa dia. Tok Imam kenal siapa yang susah. Bayangkan kalau 10 orang buat macam tu, dah ada 50 kampik mungkin. Bayangkan 100 orang buat macam tu, dah ada 500 kampik. Ada orang susah kalau ikut? Tak ada. United Nations keluarkan, dia kata apa? Fasa COVID-19 800 juta orang miskin. Maksudnya apa? Hampir 15% daripada populasi dunia. Siapa yang nak selesaikan? Tuan-tuan dengan saya. Nah, yang ketiga Nabi kata apa? Kita kena berhenti fikir apa ni? Tidak, tuan-tuan tak kerja sampai Jumaat lagi. Fikir apa? Nabi kita tak apa, jangan malu kan. Saya pun kan by uniform yang saya tak ada masalah. 10.5. Okey. Tu kira masuk penalty lah tu kan? Ya. Masih nak bajet masa sikit lagi. Yang ketiga Nabi SAW menyebut di antaranya, benda yang menjadikan kebaikan dalam bab sedekah adalah mengharapkan kekayaan. Hari ini dia ada satu pattern, orang yang sedekah dia bergantung kepada asbab. Aku sedekah, aku kaya. Maka kita merasakan dengan sedekah itulah yang mengkayakan kita. Sedangkan yang mengkayakan kita adalah yang memberi rezeki. Allah. Ada hamba Allah, saya kuliah di Masjid Sultan Salahuddin di Shah Alam. Saya baca kitab hadis di sana. Ini dia main duduk depan, tengok cara pakaian tu kira sambadi lah, datuk lah. Main habis kuliah, dia di antara orang yang sebelum tak pernah nampak, tiba-tiba ada. Lepas dah 4-5 tahun mengajar sana, so kita agak kenal lah, agak familiar jemaah. So dia main, dia kata Ustaz, dia dah tanya soalan. Saya kata sila, tak ada masalah. Dia kata Ustaz, apa cara macam mana paling baik untuk semayang duha? So dia tanya, semayang duha ni macam mana yang paling baik? Jadi kita kata semayang baik duha ni adalah dengan sekian-sekian riwayat daripada sekian Nabi buat macam ni sekian-sekian kan. Ada 4 rakaat, ada 2, ada 8. Tu dia kata mana paling baik dalam semua? Saya kata dari segi logiknya yang paling baik yang paling banyak lah. Yang paling baik yang paling banyak lah. Mungkin 8, mungkin 12 kalau kamu ada kemampuan buat. Dalam hati kita, aku pun tak pernah buat. 12 rakaat ni kalau buat tu wali pun. Kan? Kita 2 rakaat pun rasa kemas dah kan. Dia tanya, kita abang lah. Kita abang dia dengan hati dalam niat ni, mudah-mudahan kalau dia amalkan tumpang pahala dia lah. Kita pun itulah tu pahala lah. Lepas tu tak apa, dia duduk senyap asat, dia kata Ustaz, boleh tak semayang duha tak semayang fardu? Kita dengar jam. Baik pahala ni. Ni ayah pin ke apa ni? Maksudnya tak mau semayang fardu, semayang duha saja, 12 rakaat, nak tiba 12 rakaat tu. Saya kata, kenapa yang tiba-tiba nak semayang duha, tak mau semayang fardu? Saya kata, kita ni beli perabot lu kan beli rumah tuan-tuan. Pergi kedai perabot, abang saya nak
sofa, nak macam ni, bilik apa semua saya. Biasa dia tanya, bos nak hantar kat mana? Main lamat. Kita kata tak, rumah tak ada lagi. Kan, pergi syarikat insurans, Kakaful bawah ni, pergi syarikat Kakaful, kan ada ejen-ejen duk tunggu apa kan. Kita cik nak renew road tax dengan insurans. Dia kata apa? Benda pertama dia minta apa? Nombor plate. Dia kata cik main nombor plate. Dia nak check dalam sistem tu, sebab nak tengok dulu pakai yang mana, lepas tu nak tengok berapa harga, berapa sisi kereta apa semua, tu nak dapatkan quotation baru boleh decide. So dia pun minta nombor plate, kita kata Allah cik, kereta tak ada lagi. So nak renew road tax tu. Boleh tak? Maka mencari adat lah. Buat bumbung tapi rumah tak ada lagi, beli bumbung dulu. Dia tak beli sikit-sikit. Maka mencari adat lah. Saya kata yang wajib dibuat dulu, yang sunat ditambah. Yang wajib hak kita dengan Allah. Hak tu bukan pilihan, itu kewajipan. It's not optional but compulsory. Dia bukan pilihan tapi kewajipan. Saya kata kenapa yang nak sembahyang duha tiba-tiba ni? Fardu tu dulu. Dia kata macam ni, ustaz, saya orang berniaga. Saya jatuh teruk ni. Tahun 2016, 2017 dia jatuh teruk. Dia kata saya heran, kawan-kawan saya berniaga benda yang sama macam saya. 4-5 orang tapi semua boleh stable. Saya dah buat macam-macam teknik marketing dah. Corner, pulik belakang, corner baring. Semua pattern lah ni dia guna. Tak jadi, dia kata ustaz. Bila tanya dekat semua kawan-kawan, dia berkata, hang jangan tinggal sembahyang duha. Betul lah, mereka tu pun betul lah. Tanya 4-5 orang. Semua pesan sama. Dia kata, Ustaz, saya pergi cari buku Amalan Murah Rezeki. Benda pertama di antara dalam buku tu kata, perbanyakkan solat duha. Salah buku ke salah dia? Kita nak abang salah sebab dia pun tak boleh juga. Betul lah dia. Hak dia pergi jumpa orang semua, dia kata, hang jangan tinggal sembahyang duha. Mereka lupa, mereka tak tahu kata dia sembahyang besar pun tak benar. Bila tanya-tanya balik, oh sebab diuji, maka dia mula nak sembahyang duha. Itu kadang-kadang Allah ketuk hati saya dengan tuan-tuan dengan cara ujian. Cara nak dapatkan santan, nyok kena perah. Mana boleh tuan-tuan tunggu bila nyok nak keluar, santan nak keluar? Tak, kena perah. Maksudnya kena bersusah payah. Cara nak mendapatkan rezeki, jalannya dengan ikhtiar kerja. Tuan-tuan kerja. Kalaulah, tuan-tuan terus terang ni kita be gentle ni. Kita habis sini. Kalau bagi pilihan, government keluarkan satu package baru. Tuan-tuan akan dibayar gaji penuh tapi diberikan persaraan awal. Berapa ramai yang nak ambil package tu? Maksudnya gaji penuh macam sekarang. Sekarang gaji berapa? Dan ada kenaikan setiap tahun dalam bersara. Best tak? Atau tuan-tuan nak memilih untuk main kerja juga? Jujur. Siapa muhung tuan-tuan ni Jumaat hari ni? Tak apa, kamera nampak saya seorang kan? Tuan-tuan mengaku tak ada siapa. Pengarah tuan-tuan pun tak dengar. No option A atau B. Maksudnya A, pencen, gaji penuh, ada kenaikan setiap tahun. Yang B, kena main kerja, dapat gaji sama juga. Siapa yang nak jadi B? Angkat tangan. Jangan gentle. Kata ustaz, memang saya kena kerja ustaz. Kalau saya tak kerja ustaz, saya mati ustaz. Ada? Gaji dapat macam biasa? Ada? Tak ada. Tuan-tuan jangan bimbang, saya orang pertama isi borang tu. Sebab kita semua nak sunat. Tapi ingat, dalam pekerjaan kita dikira sebagai ibadah. Bersusah payah tak kita hari ni? Susah payah, bangun awal kot, kena haduh belah-belah sana, belah sini petani, nak kena keluar awal, takut jam dan sebagainya. Mujahadah dikira sebagai pahala tu. Maka sebab itu disebut ketika mengharapkan, jangan sampai kita bergantung kepada asbab. Sehingga sedekah tu memang amalan yang dimurahkan rezeki, tapi jangan berjabat dengan amal tu. Makna berjabat dengan amal, kita mengisi fear dia. Aku sedekah lagi petang ni confirman. Jangan, yang confirm tu adalah, yang bagi adalah Allah. Tapi salahkan untuk kita letakkan sebagai ganjaran? Tak salah kepada makam kita sebagai orang awam. Makam sebagai orang awam biasalah permulaan. Sebab tu istiqamah dulu. Mujahadah untuk istiqamah. Lama kelamaan mudah-mudahan terdidik hati, bukan sebab sedekah tu nak kepada harta, tapi nak kepada redha. Tapi fasa awal ni nak buat macam mana? Kita ni, iman kita cak ayam ni, mula buat dulu. Lama-lama dah menjadi rutin. Sebab tu disebut apa? Champion is not born from the ring, is come from the routine. Jadikan sebagai rutin. Nah, jadi jangan berjabat dengan amal lah. Sedekah jadikan sebagai amalan, tapi bukan dengan, jangan ingat kalau aku kaya ni sebab apa? Sebab aku sedekah bagi tadi ya, bukan sebab izin melalui jalan sedekah.
Dan jangan kamu menunda-nunda sedekah sehingga nyawamu sampai ke kerongkong. Sebab tu dalam perbahasan fiqh, menangguh-nangguh soal ibadah hukumnya adalah makruh, termasuk dalam bab sedekah. Dalam bab sedekah ni, apa makna tangguh? Kadang-kadang Allah buat mai binatang kat kaki kita, duduk mai miau 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 miau. Tuan-tuan, bayangkan dalam kedai tu ada ramai orang, secara randomly tiba-tiba dia pilih kita. Siapa yang memandu GPS yang mai kat kita? Allah pandu dia. Maka jangan ketika tu menjadikan sifat bakhil, tuan-tuan, hanya dengan makhluk yang tak berakal sahaja. Kucing ni jarang dia minta chicken chop, tak ada. Dia bagi checklist. Tak ada. Dia cuma minta sisa yang ada dalam pinggan kita. Tuan-tuan percayalah, sisa yang sama yang tuan-tuan bagi, yang dia takkan pernah merungut pun, kalau dia tak mau makan, dia cium-cium, dia tinggal ya. Jarang dia sepak kaki kita. Dia tak buat. Tapi sisa yang sama kalau tuan-tuan bagi kepada manusia, merungut dah. Try buat, tengok tengah hari lagi tuan-tuan makan di mana-mana, tuan-tuan makan dah, ayam tu tuan-tuan dah gigit separuh dah, tertinggal tulang saja, tuan-tuan tepuk meja sebelah, nak tulang ni. Mau? Tak mau. Sebab tu di antara benda yang Nabi kata jangan tangguh. Dengan binatang mai tu pun usahakan walaupun dengan sikit bagi ya tuan-tuan. Malu kita dengan makhluk tak berakal, nampak uduh akhlak kita. Ada hamba Allah tuan-tuan, dia bela ikan. Saya tanya dia kenapa bela ikan kecil-kecil banyak di rumah. Saya kata, ustaz, saya bela ikan sebab nak keluar pergi kerja, kadang-kadang tak jumpa orang, so saya boleh sedekah ke ikan saya setiap pagi. Tu dia tuan tu. Saya terus kemarin dulu pergi beli hamster. Betul saya beli. Pikat semalam saya pergi tengok ikan. Tu saya mesej kat grup staff saya, dia kata saya nak buat ikan kelah ataupun ikan. Nak beli ikan kelisa. Ikan kelisa sudut tengok macam-macam lah, black nula, red, golden lah, apa harga macam buah pinggang, jual buah pinggang tuan. Hari ikan mahal kan. Saya semalam pergi tengok. Lepas tu dia, satu benda yang terus saya dengar tu habis aku disqualify nak beli. Sebab apa? Dia kata, ustaz, ikan kelisa manja lebih, dia kena tukar ayak 4 hari sekali. Meninggal saya dengar 4 hari sekali. Apa? Bini aku pun 4 hari sekali jumpa payah. Nak tukar ayak tu 4 hari sekali memang tak tu, jadi macam aku disqualify untuk belah zalim hak dia pula kan. Niat nak sedekah tapi saya takut kita zalim hak dia pula. Saya kata ikan-ikan yang mudah lah, yang sebulan sekali kena tukar ayak tu boleh kita bagi komitmen. Nak lebih sangat tak mampu kita. Dia beli ikan sebab nak niat sedekah setiap pagi. Tuan-tuan pernah fikir benda tu? Tak pernah fikir kita. Beli ikan kita nak tibai makan dia tak ada. Kan? Ini niat sedekah. Beli ikan kapi kan, bulan kering kecil, cak ayam tu kan, ikan kecil kering besar-besar ni 3-4 kapan niat bagi sedekah kan. Dia makhluk dosa, jarang kita tengok ikan isap ganja, mana ada. So bila makhluk yang tak berdosa, automatik dia ni adalah makhluk yang kalau apa doa dia makbulkan Allah. Bukti dia tuan-tuan lagi, kalau pergi Sungai Petani, tuan-tuan tengok di Husin nasi kandang, tahu nasi kandang. Setiap hari rutin dah hampir 20 tahun. Rumah saya tepi tu je. Saya membesar di situ. Faruk ni token. Jadi Faruk ni bagusnya dia ada satu rutin setiap hari dia akan disiplinkan 15 ke 20 kilo beras yang elok ni dia tabur bagi burung makan. Kalau tuan-tuan pergi dalam pukul 3, pukul 2 sehari akan ada Pak Mat dia pakai spek tu, kuih-kuih tu, dia akan tabur bagi burung makan. Tuan-tuan pukul 2 tu burung beribu ekor dia tunggu. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak doa tu. Mungkin hanya rezeki dia Allah murahkan. Husin nasi kandang, Fatimah Bakri, Hasani, rezeki dimurahkan dengan sebab doa burung-burung ni kot. Berpuluh ribu ekor. Kalau orang lain main tak, burung tu tak buat bodoh tu. Ada orang cuba nak buat, nak pecahkan konon-kononnya, nak divert sikit main, aku nak dapat pahala kot. Tak, burung tu setia. Cari lah, benda apa? Ustaz, saya tak ada duit Ustaz. Tuan-tuan pergi cari nasi-nasi basi setiap malam ke apa kan, orang kedai-kedai pergi kutip, bagi ayam itik makan. Pahala. Cari banyak orang. Yang takut tak ada langsung ni, saya dengan tuan-tuan, aku jangan tangguh-tangguh dalam soal sedekah. Dan Nabi kata pada waktu itu baru engkau mengatakan harta saya sekian-sekian hanya untuk waris. Sebab Nabi kata harta ni kalau kita mati maka dia akan jadi harta kepada harta warisan, kita akan tinggal kepada orang. Ada orang dia kata ustaz, seronok kalau siapa yang duit banyak boleh bagi sedekah. Kami yang duit kurang, saya dah kata dah, sedekah ni bukan pada berapa banyak tapi berapa susah yang kita keluarkan. Orang yang ada 1 bilion, 1000 je tak banyak tuan. Tapi orang yang ada 1000 tiba-tiba boleh buat keluar 1000, oh tu kemah.
Nilainya nampak mungkin sama, tapi pada ahli yang berbeza-beza. Ustaz hari ni cuba sedekah dengan nilai yang kita rasa macam, oh tak boleh. Saya tu terang kata, kami tubuhkan Madat Care. Madat Care ditubuhkan atas kapasiti company saya seorang dulu. Tak kutip dia orang. Saya buat mission ATM beras, kita buat. Tapi sifir-sifir Allah ni berbeza. Kita buat, saya spend RM100,000 buat mission ATM beras. Saya dapat projek hampir 10 juta untuk ATM beras. Tapi kat logik, RM100,000 je. Saya try buat dulu. Tuan-tuan tanya staff-staff saya ni, saya ajar mereka dengan stock market. Tak ada teknik pelik-pelik pun, ajak sedekah je. Saya target staff saya 47 orang staff. Lagi 2 tahun mereka akan ada income sendiri, dan untuk bulan ni dah 6 orang tak nak gaji. So sonong kan kerja, mereka bayar bagi gaji tu kita bayar, mereka bagi balik. Barulah pusat dakwah boleh automation. Kalau tidak, selama-lamanya dia akan jadi funding. Funding ni apa? Minta sedekah ke orang. So biar staff sendiri yang automate. Dan kami ada tim fund manager daripada 47 orang staff, hampir separuh dah, semua pegang modal-modal masing-masing. Untuk mereka sendiri boleh jana duit, baru mereka boleh bagi manfaat kepada rumah. Kalau kita seorang, kalau saya ada kapasiti, saya boleh mati. Kalau saya mati, tinggal siapa yang nak teruskan, dia akan kena mula daripada awal. Nak kena cari duit setiap bulan, 80,000 setiap bulan. Pelajar kami pengajian dia percuma, tak kena duit, tafiz. Rumah nak yatim, kita tajar dan sebagainya. So kalau tidak ada automation ekonomi, kat sini dia akan hang. Ini yang berlaku kepada banyak organisasi. Itu kena usahakan. Tuan-tuan yang ada hak dalam bab harta, sama-sama kita cari. Buat auto debit tu saja tuan. Cari mahat tafiz mana sekitar sini. Sini ada Ustaz Lah Khairi, sini adanya belah Matampung ni ada banyak kan tempat-tempat. Tuan-tuan buat. Walaupun dengan nilai RM10, walaupun dengan nilai RM1, disiplinkan. Buat je. Buat auto debit. Tuan-tuan tak payah pening kepala. Kenderaan yang kita sanggup bayar auto debit setiap bulan, yang kita akan tinggalkan dia. Itu hire purchase. Makna hire purchase, dia bukan hak kita, hak bank. Nak tahu hak bank ke hak kita senang. Tuan-tuan jangan bayar, tengok lepas moratorium. Bank mai tarik ke tak mai tarik? Maka kenapa kena mengaku hak kita? Kalau hak kita, kalau tak bayar pun dia tak ada siapa boleh ambil. Kalau hak kita, hakikatnya hak kita ke tak? Tak. Sama dengan rumah. Kita buat loan, lepas tu tuan-tuan nak test, try tangan, jangan bayar 3 bulan. Tengok bank kalut tak kalut. Tak bayar juga, dia elong rumah tu. Tengok dalam terma. Tapi yang kita duk bayar setiap bulan dalam bab sedekah jariah, yang tu confirm jadi hak kita. Tuan-tuan berhenti takkan ditarik apa-apa, cuma akan kurang dari segi pemberian kita itu saja. Start dengan memberi. Itu Ustaz tak ada duit juga, maka cari ilmu untuk bagi. 3 amalan tak terputus, sedekah jariah, dan juga yang kedua Nabi kata ilmu bermanfaat. Jiran sebelah rumah saya di Taman Sejati, pencen cikgu, umur 60 lebih. Tuan-tuan dia buat apa? Dia cikgu matematik, bukan cikgu Quran, bukan cikgu hadis, bukan cikgu ulum fiqh ke apa. Dia sewa rumah kami depan satu tu 600 sebulan, dia buat pusat tuition. Dia ada kepakaran 30 tahun mengajar dengan ilmu matematik ni, kira tera lah. Habis bawa sekali dengan ilmu. So dia buat apa? Dia memilih untuk buat kebajikan, wujudkan pusat tuition untuk bagi bantuan kepada orang main mengaji percuma. Pusat tuition ni asas beratus orang. Kalau sebelum PKP tu beratus budak-budak duk main setiap malam. Dapat pahala kat situ dia. Tak terfikir kita, dahsyat pahala makcik ni. Di Kelantan ada seorang makcik, dia pencen JPJ. Dia beli mesin rumput. Saya pergi di rumah dia, kata Ustaz duduk Ustaz. Itu saya pergi dengan anak-anak dengan isteri, dia kata Ustaz duduk sekejap, mama nak keluar. Buat apa? Nak pergi tengok rumah orang. Buat apa? Dia kata mama beli mesin rumput, dah pencen, tak tahu nak buat apa, nak belajar Quran tak pandai, mata tak nampak, dah kata Ustaz. So dia buat apa? Beli mesin rumput, setiap hari pergi mesin rumput rumah orang. Free. Setiap rumput jadi saksi depan Allah. Ya Allah, ni dulu makcik ni, ya Allah dia main mesin rumput. Nabi sebut apa? An-nazafatu minal iman. Kebersihan separuh daripada iman. Saya tak suruh kempen lagi pakai beli mesin rumput di Malaysia ni pakai bawa pergi. Dah, entah cari apa benda tuan-tuan boleh buat. Cari ya. Ada seorang cik entah dia pergi di masjid bawa cebok. Orang Kedah mana cebok? Sini orang Kedah ke ada orang lah. Orang Kedah Penang cebok ni cebok kan gayung kan. Orang KL cebok tu basuh bungkuk baru saya tahu. Cebok dia baru tahu Ustaz apa ni bawa basuh bungkuk ni. Saya baru tahu. Dia bawa gayung. Orang tanya kat dia, pak cik main bawa gayung buat apa? Dia kata main bawa gayung ni semua masjid suruh dia pergi, dia akan wakafkan sebiji gayung
Logik akan kita lah, apa nak wakaf gayung ni pula? Semua masjid surau duk ada dah kan? Tak. Apa yang orang tak buat, dia buat. Tuan-tuan bayangkan, gayung ni setiap kali tukar kerajaan, gayung tukar. Tukar pengarah baru, gayung tukar masjid ni. Dah. Selagi mana gayung tu berfungsi baik, dia akan duduk stay kat situ. 5 tahun. Berapa juta air atau berapa liter air yang digunakan? Duk cedok basuh kaki, basuh tak kisah basuh apa, semua kalau sebagai pahala. Sekali lagi, jangan pakat beli gayung pergi lungguk kat masjid. Ni pula, abang kata banyak tak? Banyak. Selipar Jepun, boleh. Kadang-kadang tuan-tuan stres, masuk beli ayam, tengok selipar, kadang-kadang dah lah selipar tu daki daripada zaman Jepun, tak pernah buat. Yang tengok selipar warna hitam. Lepas tu dah lah, kadang-kadang lok-lak je ke masjid ni seorang dua, bukan semua. Dia potong pula belakang. Dah lah selipar Jepun, kalau orang nak ambil tu tak apalah, niat sedekah lah, tuan. Takkan orang main curi nak buat jual kat bandar, tak ada. Biasanya orang tak sengaja ambil. Dia pergi kerat tu lah selipar panjang tu, dia pergi kerat hilang satu saiz. Yang pergi masjid 12, kadang-kadang dua-dua kiri, kita nak berak kencing pun payah pun. Tapi dia gelap apa? Pi beli ganti. RM2-3, tapi selesai tak masalah orang? Siapa yang menyelesaikan masalah orang? Allah akan selesaikan masalah tuan-tuan dengan saya. Hari ni kenapa kita banyak masalah? Kita tunggu masalah kita diselesaikan tanpa kita mulakan selesai masalah orang. Selesaikan. Apa yang kita tengok selesai. Sebulan sekali bawa anak-anak pergi cuci, bawa biar ikan tu sebagai rutin. Hak tak ada anak, ambil anak jiran, ambil bini jiran, bawa pergi. Buatlah, jadikan rutin, buat kebajikan. Dan sebelum kita berhenti, tuan nak jadi jutawan senang, sekarang boleh buat. Tuan-tuan try update tengok. Sabar pada iman. Berani tak? Serta WhatsApp kita, serta Facebook, Instagram, apa media sosial kita ada. Cuba tengok hari ni, media sosial kita guna dengan barang baik atau barang tak baik. Tuan-tuan, ni jadi saksi depan Allah belakang ni. Ni jadi saksi depan Allah. Kalau kita jenis atas dunia kerja membawang, tuan-tuan tunggu tuan-tuan. Lambat dengan cepat je. Nak pergi mana dunia ni? Waktu gunakan media sosial lagi, siapa yang kak-kak atau abang ada gambar-gambar mendedahkan aurat, buang. Dia akan jadi liability kita syar kelak. Gambar nampak kita punya pergelangan tangan, buang. Atau edit buang gambar love ke gambar cekodok ke apa pun. Jangan duk tayang tangan kat orang. Itu aurat. Gambar kaki yang ada dengan delete sat. Takut kita meninggal, tuan-tuan. Pattern psikologi hari ni ini dibuktikan. Psikologi, kalau orang kematian, benda pertama orang cari dalam media sosial. Tuan-tuan buat tak benda yang sama? Tuan-tuan dengar ada orang meninggal, tuan-tuan, siapa dia orang meninggal? Benda pertama yang orang akan cari hari ni, psikologi pattern ni. Dia akan kepada media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, tu nak tengok apa pattern sebelum mati. Itu semua orang buat. Dan sekali lagi, andaikan saya dengan tuan-tuan mati, orang akan cari yang sama, dia akan apa? Kalau ada gambar yang mendedahkan aurat, na'udzubillah, ada status-status yang membawang orang, sebab politik kuat sangat dan sebagainya, istighfar sama. Sebab politik ni daripada kepentingan kita ada fahaman politik tidak salah, tapi jangan terlalu atik sehingga menyebarkan benda yang kita tak takut benda tak betul ya. Kalau betul kebetulan, kalau salah dikira sebagai fitnah, tu kita takut. Sebarkan benda-benda yang baik. Banyak ustaz-ustaz di Malaysia ni, tengok dia tulis benda-benda baik, tak pernah kata ke orang. Ustaz Abid Liu tak kata ke orang. Ambil setiap hari, disiapkan diri, share dia punya motivasi. Share. Jangan sampai nanti benda-benda tu jadi mahsyar, entah kita kena dakwah buta. Padahal tekan butang share, jadikan butang share tu sebagai jutawan akhirat untuk kita. Tak perlukan modal pun. Dia kata, malas ustaz, kami status ustaz bagi, sabar separuh pada iman. Tuan-tuan nak kita buat challenge hari ni. Saat gini semua yang ada ni. Yang ada, tuan-tuan buat status sabar separuh pada iman untuk kat Facebook masing-masing. Siapa yang buy pukul 5 petang nanti, dapat lebih daripada 100 like, saya akan bagi 200 cash. Tuan-tuan maklum kat tuan screenshot sama di Instagram ataupun Facebook. Bagi. Sampai pukul 5 petang dapat 100 like sahaja. Saya tak, tapi jangan buat batak like, tolong like ya. Maksudnya purely sabar separuh pada post.
100 saja. Siapa dapat 100 bagi tahu kat Abang Azri, saya akan transfer 2 duit saya dengan imam. Mana? Pun lagi kalau ni jangan bagi dia, tunggu siapa yang dapat terus bagi tu je. Boleh ha? Berani tak berani ni? Tangkap orang berani takkan buat saya takut. Boleh hantar nak? Sampai pukul 5, syarat dia jangan duk buat batak like. Dalam komen, dalam tu tulis, tolong like, saya ada challenge dengan ustaz, atau saya akan bahagi turun sikit. Tak apa buat tu dosa. Dia mesti neutral sahaja, buat post dan biar organik. Tuan-tuan tengok betapa seksanya bila buat cerita agama. Mana like? Kadang-kadang 2 like yang sampai petang, 1 dia like sendiri sebab lama sangat tu. Lama tak aku geram habis kok tak like, aku like sendiri. Kan betul lah dapat satu lagi. Tengok orang tu komen, sorry cik silap. Apa tuan jangan bimbang. Allah janjikan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Dan penutup tengok dalam tak apa pegang telefon, cuba buka di YouTube. Hari ni nak buat tuan-tuan cuba tengok di YouTube, tuan-tuan tulis cara goreng ayam. Tengok di YouTube, jangan gelak, tengok dulu. Ada siapa yang dah buka? Cuba tengok cara goreng ayam. Ada seminit lagi. Goreng ayam. Nah abang kata nak boleh jadi jutawan ni tak boleh jadi dengan duit, dengan duit. Kok kita insya-Allah tahu cara goreng ayam. Berapa ramai yang view cara goreng ayam? Seratus apa? 100,000 orang tengok goreng ayam. Padahal basic goreng ayam lempang masuk kuali jadi ayam lem, jadi ayam goreng. Tapi ada orang tengok. Ada. Okey kok sebentar tengok cara lipat baju. Oh, tuan gelak tengok ramai ada orang tengok cara lipat baju. Ni makhluk yang macam saya ni. Lipat tuan-tuan. Kami sanggup berat angkat PTS pasang semua lipat baju je. Berapa ramai tengok cara lipat baju? 1.4 juta orang tengok lipat baju. Okey baik tu ustaz. Lipat baju benda yang susah. Okey. Tu kita terbuka, tuan tulis how to open the door. Tak ada sekolah ajar cara buka pintu, tapi cuba tengok ramai orang belajar cara buka pintu. Tuan, ni kata uniknya dalam bab memberi ilmu kepada orang, ada orang yang perlukan. 11 juta mamat mana kita tak tahu ni belajar cara how to open the door. Tu pintu tu nak buka pintu, tuan-tuan mana belajar? UTM, UiTM, UPN, UPN? Tapi ada orang perlu ilmu tu? Baik tu ustaz, saya tak nak buka pintu pun saya tak pandai ustaz. Tulis cara bernafas, tulis tengok. Tuan-tuan, ajaib ada orang belajar cara bernafas. Berapa? 1.6 juta. Okey, last lah. Ustaz, saya tak tahu nak buat apa. Tulis cara tak buat. Ada kau tulis dulu. Saya pun tak mau bagi nampak saya nampak bodoh Ustaz. So, saya berapa? 400,000 orang cara tak buat apa-apa. So hari ni apa pesan saya dan tuan-tuan untuk tak menyumbang kepada ummah. So cari. Tuan-tuan banyak ilmu duduk di immigration, pengalaman lama, ajarkan SOP untuk apa dia kena buat untuk namai. Tulis je lah. Tengok banyak kes yang kalau datang di immigration biasanya tak benda-benda macam ni. So sebelum benda ni ada SOP. Kalau main di Seberang Jaya biasanya parking tak ada, so kita buat SOP kalau main dengan kenderaan awam ataupun main sekian, berhenti di mana-mana sekian-sekian, itu dah. Kalau tak ada kakak-kakak kita macam mana cara nak menguruskan rumah sebagai suri rumah dan juga sebagai pekerja, itu adalah ilmu. Cara bangunkan, mungkin kakak kita menjadi satu kekangan juga, nak siapkan diri, nak siapkan anak-anak, nak berbedak lagi, gincu 4-5 warna lagi ni. So ujian tak? Ujian, kamu ada ilmu tu, orang kan, percayalah. Dan mungkin dengan sedikit ilmu kita rasa sedikit tadi, menyelamatkan rumah tangga orang, menyelamatkan masa orang, menyelamatkan duit orang, menyelamatkan banyak benda. Baru ni satuan polis dia panggil, saya kata buat satu SOP kalau berlaku kemalangan. Ramai manusia hari ni bila berlaku kemalangan, otak jadi kosong, tak tahu nak buat apa, maka dia akan search di Google. So buat SOP siap-siap. Dia kata ustaz kami nak buat itu penat. Jangan niat kepada penat, niat kepada bantu orang. Kalau orang silap buat report, automatik denda kena 3 saman. So kamu niat selamatkan 300 orang.
Oh betul juga ustaz. Betul buat. Bagi apa buat? 5-6 orang pegawai buat. Langgak belakang kena buat. Langgak depan, langgak lari, langgak mati, apa semua dia SOP. Memudahkan urusan pegawai di kaunter IO juga. Sebab mai tu dengan satu SOP yang dah comel. So mai tu template bagi nombor plate apa semua dan sebagainya. Macam mana? So ni apa yang immigration boleh bantu pada mudah-mudahan pekerjaan jadi jambatan jutawan yang saya dan tuan-tuan di akhirat. Tak wajib dengan duit, carilah dengan apa yang kita mampu. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan untuk bertemu kita pada pagi ini insya-Allah. Jemput datang ke Darul Murtada insya-Allah. Dan saya nak lupa pula disuruh cerita tentang arwah apa semua tu, arwah Murtada, dan saya teruskan Darul Murtada sebagai pusat dakwah dan insya-Allah kita tengah pusat Islam kita insya-Allah dengan kos hampir 15 juta. Biasanya kita tak buat, kita buat jualan buku. Untuk jualan buku Ramadan hari itu hampir 2 juta dan pembelian tanah sebagainya kita hanya gunakan duit jualan buku. Maksudnya kita nak minta, kita start dengan bagi dulu. Derma akan dapat berbelah buku daripada kita. Production kita akan bagi buku, kita ajar teknik sebutan huruf yang betul. Studio kita akan bagi cara teknik hafal Quran. Bila-bila mungkin kita ajar tuan cara hafal Quran 15 minit tuan boleh hafal 5. Dan ada saya tengok ada board apa semua kita ni macam ni, saya boleh ajar tuan-tuan 5 minit hafal 5 ayat. Yang ni proven lah. Kami 4 bulan habis 30. Alhamdulillah dengan izin Allah dengan teknik karantina tu. Dia bukan baru di Indonesia dah berpuluh ribu pelajar. Tuan boleh tengok teknik hafalan karantina. 30 habis. Dan ayah saya umur 65 boleh buat, takkan tuan-tuan ayah ni tak boleh. Mak saya umur 64 boleh. Dan saya sendiri 30 boleh. Saya rasa ni insya-Allah kita semua boleh. Biar kita jadi immigration yang menghafal Quran. Dan anak kita turunnya roh yang sama. Benda yang baik daripada Allah. Tuan-tuan boleh Murtada dakwah saya kan kita ni ada plan apa-apa, kita tak minta apa, minta doa sahaja. Mudah-mudahan pembangunan diberikan manfaat sepenuhnya untuk kita jadi satu kebaikan kepada Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua kami, guru kami, pemimpin-pemimpin kami. Sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Latif, lembutkan hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi, tangan yang banyak buat dosa, ya Allah. Tangan yang buat maksiat, ya Allah. Tangan yang mengerjakan kemungkaran, ya Allah. Tangan yang pernah menulis perkataan-perkataan yang haram, ya Allah. Tangan yang pernah memutuskan hubungan silaturahim. Maka ya Allah, tangan yang sama kami mohon keampunan pada pagi ini, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, hari ini kami nampak mulia mungkin dengan pakaian yang kami pakai, ya Allah. Dengan uniform yang kami sarung, ya Allah. Hakikatnya, ya Allah, hati kami banyak perbuatan dosa. Mata kami tengok benda yang haram, telinga kami dengar perkataan yang haram, mulut kami bercakap benda yang haram, dan kami pernah dimasukkan dengan makanan yang haram. Maka ampunkan dosa kami, ya Allah, ya Arhamin. Ada dalam kalangan kami yang masih ada mak dan ayah, kau berikanlah kemudahan dan kebaikan untuk kami berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Perelokkan akhlak kami di hadapan lunak derahkan suara kami saat kami berbicara dengan mak dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah disebabkan pekerjaan kami membuatkan kami tidak ada akhlak dengan mereka. Janganlah disebabkan pangkat kami membuatkan kami sombong dengan mereka. Janganlah disebabkan kemampuan yang kami ada menafikan mak dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, kalau mak dan ayah kami telah meninggal dunia, ya Allah, permudahkan urusan mereka di sana, kubur mereka, hiasilah mereka surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, pernah digugurkan nama mereka dalam doa-doa kami, ya Allah. Yang sakit persembuhkan penyakit kami, yang jahil kurniakan kefahaman ilmu, pada ada hasad dan keubatan hati kami, pada kami yang ada haram yang masih menjalankan solat yang belum menunaikan kami padamu, ya Allah. Ya Allah, yang menakluki hati-hati kami, ya Allah, kau himpunkan kami pagi dengan kebaikan, maka kau pisahkan dengan kebaikan. Pada kami yang ada perasaan hasad dengki, yang marah kepada orang, bergaduh satu sama lain, ya Allah, maka ya Allah, nakkanlah pulihkan hati-hati kami dengan keramahan dan kasih sayang, ya Allah. Ya Allah, pada kami yang bekerja, jadikan setiap saat kerjaan kami untuk kami dengan pekerjaan kami berikan manfaat kepada ummah, memudahkan urusan orang, dan selamatkan kami daripada pandangan buruk orang lain, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Rabbi. Terima kasih kepada Pembantu Ustaz.